Okey. Jadi sebelum cikgu mula, cikgu nak bagi tahu yang untuk peperiksaan akan datang iaitu pada bulan September. Kita harap wabak COVID-19 ini tidak teruklah, tidak sampai keadaan seperti di Kuching sekarang. Keadaan Kuching sekarang mereka langsung tak boleh bersekolah, kembali ke zon merah. Zon merah maksudnya kena kembali kepada PKP lah, tak boleh keluar rumah, duduk rumah sampai keadaan bertambah baik. Jadi kita doakanlah, sama-sama doakan hal itu tidak berlaku di Miri lah. Jadi dijangkakan kita akan kamu semua akan menduduki peperiksaan yang akan datang iaitu bulan September. Jadi seperti yang cikgu sudah kongsikan dalam grup tadi, peperiksaan kamu akan melibatkan bab 1 sehingga bab 7. Okey, jelas? Bab 1 sehingga bab 7. Okey. So, selepas itu, jadi malam ni kita akan bincang bab 7. Saya terpaksa bincang juga ini sebab bab ni bukan senang, agak mencabar, tetapi tidak mustahil untuk kamu kuasai lah. Okey. So, cikgu nak kamu beri perhatian. Kita akan bincangkan malam ini ya. Sebelum tu ambil gambar dulu sebagai kehadiran. Viviana boleh on video sekejap? Oh, Viviana. Ya, on video sekejap. Sekejap saja, ambil gambar sekejap sebagai bukti kehadiran. Okey. Terima kasih. Okey. Kita mula. Jadi kamu lihat buku kamu pada muka surat 55. Sekejap, saya share screen sekejap. Apa siapa yang ni tak nampak? Okey, boleh nampak skrin putih? Kalau boleh nampak, buat macam ni, thumbs up. Okey, semua nampak. Okey, Melvin pun datang. Okey, selamat datang Melvin. Mana dia? Hilang balik. Okey, kita mulalah. Okey, kalau kamu tengok muka surat 55, di sini mereka dibincangkan tajuk yang pertama itu ketaksamaan. Apa benda itu ketaksamaan? Saya rasa bab yang lepas hari itu yang sempat ikut pelajaran saya untuk bab 6, kita sudah pun melihat simbol-simbol tertentu, khususnya simbol ini ya, dan simbol ini ya. Apa maksud dua simbol ini? Okey. So kita lihat yang pertama, soalan di situ. Dia berikan soalan 1A ya. 1A. Jadi diberikan. Hello, yes. Melvin kah? Ya. Okey, selamat datang. Oh, okey. Muka surat 55, selamat datang. Selamat saya tadi juga. Tak apa. Muka surat 55, bagus malam ni kita bertambah. Harap masa akan datang kita akan bertambah lagi. Muka surat 55 buku kerja A ya. Jadi untuk makluman Melvin, kita akan menduduki peperiksaan tidak lama lagi pada bulan 9. Jadi tajuk yang akan diuji ialah bab 1 sampai bab 7 ya. Okay, so ini bab 7 cikgu akan bincang sekarang. Selepas itu cikgu masih akan ulang kaji bab yang lepas lah. Saya rasa mungkin ada yang sudah lupa ataupun masih belum betul-betul faham lah. Kita cuba ulang kaji. Okey, Melvin, kamu boleh mute mic kamu. Kalau perlu, baru kamu on mic kamu. Takut nanti mengganggu. Okey. Nanti sebelum kita tamat, kita mau ambil gambar lah sebagai tanda bukti lah. Okey. Okey, tadi kita bincang di sini. Apa maksud dua simbol ini ya? Macam rupa orang tengah ketawa kan? Tambah mata saja. Okey.
So, sekarang kita lihat muka surat 55. Soalan yang pertama tu dia bagi dua nombor ni, negatif 5 dan 5. Okey, lepas tu di tengah-tengah tu dia suruh kamu simpan simbol ini. Sama ada awak pakai simbol lebih besar daripada ataupun lebih kecil daripada. Okey, saya nak tanya, mana satu besar ni? 5 kan negatif 5? Mana satu besar? 5 kan negatif 5? 5, cikgu. So ini kena ingat ya, yang 5 ni dia besar. Manakala yang ini sebab dia depan ada negatif, ini yang kecil. Ya, kalau kamu masih ingat, kalau kita lukiskan dia pada garis nombor macam ni, ya, di tengah-tengah tu kosong kan? No, nombor 5 dia di sini. So negatif 5 dia di sini. Jadi maksudnya, hari itu saya sudah bagi tahu macam mana kita nak pakai simbol ini. Okey, saya pakai biru. Jadi mulut ini dia makan, mulut ini ya, dia makan yang besar. Kalau yang di sini dia tunjuk yang kecil. Boleh? Jadi maksudnya di sini mulut dia menghadap sinilah kan? Dia makan yang besar, yang bucu ni, yang tajam ni dia tunjuk yang kecil. So jadi jawapan dia di situ negatif 5 kurang daripada 5. Itulah jawapannya. Boleh faham? Okey, boleh off, boleh mute mic balik Okey, kalau perlu jawab baru kamu mute mic kamu Okey, cikgu teruskan. Untuk soalan B sama juga. Okey, soalan B dia mencabar sikit. Kenapa? Sebab kita tidak tahu dua ini 0.1 meter dengan 0.1 kilometer. Mana satu panjang ini? Agak-agaknya. Dan macam mana kita boleh tentukan mana satu lebih besar, mana satu lebih kecil? Ada cadangan macam mana kita boleh tentukan? Ada siapa nak cuba jawab? Okey, caranya adalah kita cuba tukar dua-dua ini supaya menjadi meter. So maksudnya yang di depan sini kamu jangan kacau 0.1 meter ni awak biarkan. Yang ini kita cuba tukar dia menjadi meter. Macam mana tu? Okey, cuba kita imbas kembali. 1 kilometer berapa meter? 1,000 kan? Okey. Jadi maksudnya kalau dia 0.1, apa yang perlu kita buat? 0.1 kilometer. Cikgu nak tukar dia menjadi meter. Apa yang perlu cikgu buat? Bagi. Darab. Maksudnya 0.1 ini awak darab 1,000 kan? So dia akan menjadi berapa? Ini titik perpuluhan kan? Coba awak tekan kalkulator awak, berapa jawapan dia? 100. Apa jawapan awak? 100. 100 kan? Sekejap saya ambil. Saya pun nak ambil kalkulator agak. Jadi jawapan dia adalah 100. Jadi kita pun tuliskan. Jadi sekarang kita sudah tahu rahsia dia. Rupa-rupanya 0.1 kilometer sama dengan 100 meter. Jadi 0.1 meter dengan 100 meter mana satu besar? 100 meter. 100 meter. Jadi maksudnya di sini sekarang kita sudah tahu 0.1 meter dia lebih kecil daripada 0.1 kilometer. Jadi jawapan di situ macam mana kamu catatkan di bawah boleh saling ini Jadi jawapannya adalah 0.1 kilometer. 0.1 meter. Sorry Sepatutnya ialah jawapan awak ialah
0.1 meter apa? Kurang daripada ya, tulisan cikgu buruk sikit. Kurang daripada 0.1 kilometer. Minta siapa yang on mic tu tolong mute kan. Dia agak bising. Okey, setakat ni ada soalan. Okey, sekali lagi cikgu nak jelaskan di sini. Sekali lagi macam mana kita nak pakai simbol ini, iaitu bucu ini dia tunjuk, tajam ni dia tunjuk nilai yang kecil. Kalau dia besar, kita pakai mulut ini. Dia makan seolah dia ada gigi. Dia makan yang nilai yang besar. Boleh? Okey, sekarang kita teruskan soalan yang seterusnya. Cuba awak jawab soalan C sekarang. Awak cuba dulu. Soalan C. Soalan C, macam mana dia punya jawapan? Diberikan 42, kemudian di tepi sekali itu dia tiba-tiba dia bagi punca, cara baca ni adalah punca kuasa 2 bagi 100. Ya? Ataupun bahasa Inggerisnya root square. Apa agaknya jawapan di tengah-tengah ini? Dia kurang daripada ataupun lebih daripada? Yang di tengah-tengah ni. Boleh saya minta Enci, Viviana dan Melvin mutekan mic kamu. Kalau kamu nak jawab baru kamu mute mic kamu sebab agak bising. Okay, thank you. Melvin dan Enci ya. Okay, sudah. Okay, thank you. Ada siapa nak cuba? Macam mana nak dapat jawapan ini? Ashanda, boleh kamu bagi tahu cikgu di sebelah kanan ini apa nilai punca kuasa 2 bagi 100? Ini kamu sebut? Ashanda? Ya, cikgu. Ya. Coba kamu tekan kalkulator kamu, punca kuasa 2 bagi 100. Pandai tekan kah? Ya. Kalau tidak pandai bagi tahu, saya boleh bimbing kamu. 10, cikgu. Okey, bagus. Jadi di sini sebenarnya nilai punca kuasa 2 bagi 100, jawapan dia adalah 10. Jadi di sini 42. Tengok sekarang soalan dia terbalik kan? Jadi maksudnya sekarang apa? Adakah 42 lebih kecil daripada 10 ataupun 42 lebih besar daripada 10? Besar. Besar kan? Jadi ingat tadi cikgu bagi panduan, mulut tu dia makan yang besar. Lepas tu dia punya tajam tu dia tunjuk yang kecil. Inilah jawapan dia. Faham ya? Okey. Jadi kamu dalam petak itu kamu lukis simbol ini. Maksudnya cara baca ni ialah 42 lebih besar daripada punca kuasa 2 bagi 100. Okey, sekarang kita tulis jawapan di bawah itu. Kamu tulis dalam bentuk ayat ya. Boleh tolong mutekan mic ya. Agak mengganggu. Nanti bila mau jawab kamu unmute mic lagi. Okey, jadi kamu catatkan jawapan di bawah dia. 42 lebih besar daripada punca kuasa 2 100. Jadi rahsia untuk menjawab soalan ini adalah kita mula-mula jangan mada orang Sarawak, jangan nangga tok 100 terus mada tok bagus tu besar nilai tok terus mula tanda macamnya. Salah
Jadi sebelum kita jawab ya, Nangga betul-betul dulu di sini ada punca kuasa 2. Jadi awak tekan kalkulator, tekan punca kuasa 2, kemudian 100, tekan sama dengan. Jadi awak dapatlah 10. Lepas tu baru awak betul-betul banding 2 ni. Ya. Jadi ingat ketua yang cikgu bagi tadi, mulut ini, simbol ni, mulut tu dia makan yang besar, tu dia tunjuk yang tajam ni dia tunjuk yang kecil. Ya. Itulah jawapannya. Kemudian bawah tu kau nak tulis ayat dia lah. 42 lebih besar daripada punca kuasa 2 100. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni nak bertanya sebelum kita teruskan? Cikgu tidak akan bincang semua, nanti tak cukup masa. Ada kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya. Masyanda okey NC Ya, okey? cikgu. Okey Okey, kalau tak apa-apa saya teruskan Okey, sekarang kita bincang soalan di bawah itu, masih lagi menggunakan simbol itu. Okey, saya bincangkan dulu soalan 1A bawah tu Apa maksud dia? Mungkin bila kamu tengok macam tu seorang diri di rumah kamu kurang faham sebab tu kita buat pelajaran macam ni Jadi 1A bawah tu. Okey. So yang pertama soalan dia kata perihalkan hubungan antara dua nombor yang diberikan dalam ketaksamaan dengan menggunakan, dia nak kamu gunakan dua istilah ni, iaitu awak mesti tulis dalam bentuk ayat. Ya. Jadi yang pertama ni kita nampak dia sudah bagi kita. Okey. 1, dia mula dengan K. Yang depan sini dia letak 3. Okey. Jadi kita sudah belajar dalam bab yang pertama tu bab 1 cikgu sudah ajar. Kalau cikgu letak nombor di sini paling kanan, nombor ni lah paling besar Dan nombor di sini biasanya adalah di kiri ni adalah nombor yang lebih kecil. Jadi di sini kita boleh katakan apa ayat dia. Jadi awak tulis nombor 1. Ayat dia seperti di dalam soalan yang sudah bagi contoh tu. K kurang daripada 3. Ya, dia sudah bagi dalam contoh kan. Jadi kemudian soalan yang kedua tu dia nak kita buat apa? Terbitkan, maksudnya tuliskan ketaksamaan algebra bagi hubungan itu. Okey, awak jangan takut dengan perkataan ini. Sebenarnya apa dia cuba nak kamu buat ialah awak tukar ayat ini dalam bentuk persamaan matematik yang baru kita buat tadi. Maksudnya sekarang awak tulis K macam ni. Kemudian 3 di sebelah kanan. Jadi sebabkan dia kurang perkataan kurang ni maksudnya tanda ni kita lukiskan menghadap K yang tajam ni. Lepas tu mulut tu dia makan yang besar. Inilah jawapan dia. Ya, senang kan? Ini kalau faham dia tak ada apa-apa masalah Kita teruskan yang kedua. Cikgu nak kamu cuba jawab soalan C dulu. Coba jawab soalan C. Soalan B dengan D nanti kamu coba jawab sendiri. Kita coba jawab soalan C dulu. Saya tak dapat nak bincang semua. Okey, kalau kamu lihat soalan C, ada siapa boleh jawab? Melvin? Macam mana kamu nak ceritakan nombor 7 dan nombor Q ni? Dengan Q ni. 1, 7, 1, Q. Kita buat ayat dulu. Apa yang kamu boleh cerita dengan tentang 7 dan Q ini? Oh, Melvin. Hello? Yes, okey. Boleh kamu bagi cikgu jawapan? Macam mana Jawapan. kamu nak gambarkan hubungan antara 7 dengan Q ini? Maksudnya kamu coba buat ayat seperti contoh yang pertama ni. Boleh? Kamu lihat contoh yang dalam pertama ni. Ini K kan, dia kecil kan?
3 besar kan? Ya. Jadi dia bagi tahu K kurang daripada 3. Jadi di sini macam mana kita nak gambarkan hubungan dia? 7 lebih besar daripada Q. Okey. Cubaan yang bagus. Tetapi cikgu sudah bagi tahu, kalau kamu tengok garis nombor ini, biasanya nombor yang di sebelah kiri ini, ya, di sebelah kiri, apa yang berlaku? Dia punya nilai lebih kecil. Ini awak kena tahu. Nah, biasanya nombor yang di sebelah kanan ini, nombor dia lebih besar. Jadi kita boleh ceritakan, ada 2 cara jawab ini ya. Yang pertama, kamu boleh katakan ikut seperti soalan A, kamu boleh kata 7 kurang daripada Q. Betul tak? Ataupun apa satu lagi cara? Alternatif dia. Kamu pun boleh kata Q apa? Q lebih besar daripada 7. Betul tak? Jadi antara satu ni lah kamu coba bina ayat dan kemudian kamu coba buat dia punya persamaan matematik. Kalau ikutkan yang pertama tadi itu, macam mana kita nak tulis dia punya persamaan? Awak mula tulis 7 dulu, kan? Dan Q di sebelah kanan. Ingat, di sini awak kata kurang. Kurang itu maksudnya yang tajam ini kita tunjuk pada dia. Mulut yang besar tu dia makan yang besar. Ya, mulut ni dia makan yang besar. Jadi, kalau awak pilih untuk menjawab sebegini, awak kata Q lebih besar daripada 7, maka Q itu awak boleh letak di depan dulu. Kemudian, kerana awak gunakan perkataan besar, jadi awak terus buka mulut makan dia. Kan? Dan 7 tu awak letak di belakang. Jadi, dua-dua ni sama. Kalau lihat dia punya persamaan matematik, kan? Jadi, mungkin kamu sekarang keliru. Kamu kata, cikgu, macam mana ni? Saya kalau mana satu jawapan yang betul? Jawapan saya dua-dua. Jadi, kamu bolehlah pilih sama ada kamu nak menjawab seperti yang pertama ini dan diikuti dengan yang di bawah ini, ataupun kamu gunakan yang warna hijau ini, iaitu Q lebih besar daripada 7 dan maka awak tulis persamaan dia macam ni. Terpulang, mana satu yang kamu rasa lebih, bukan lebih senang, tapi mana satu yang awak faham? Ada soalan? Mau tanya cikgu sekarang. Saya harap bila saya jelaskan macam ni, kamu lebih jelas lah, kamu lebih faham. Tak ada soalan, ya? Okay, I think we better try another question. Coba soalan D sekarang. D durian. 1D bawah tu. Di mana persamaan dia? Iaitu dia tulis, ni lagi mencabar. Awak kalau tengok pecahan ni memang tidak suka kan, tapi kita juga kena belajar menghadapi dia. Negatif 1/2. Dan di sebelah sini kanan dia letak huruf T. Okey, sebelum kita mula jawab, awak kena faham dulu. Mana satu nilai besar? Siapa boleh jawab? T besar ke negatif 1/2? T. T. T ya? Okey, semua setuju ya? So nilai T dia lebih besar. So maksudnya negatif 1/2 ni nilai dia kecil kan? Jadi di sini sebelum awak tulis apa-apa sebenarnya awak sudah boleh tulis jawapan. Awak sudah boleh buka mulut makan yang besar. Jadi sekarang macam mana kita nak tulis dia punya jawapan dalam ayat? Ayat dulu. Ada siapa nak? Very good. Siapa yang jawab ni? Ramai-ramai ni. Okey, terima kasih ya. Mak bapak Mas Syanda. Okey.
Jadi kita tuliskan T lebih besar daripada negatif 1/2. Itulah jawapan dia. Ya, boleh salin terus dalam buku kerja. Kemudian yang kedua, macam mana kita nak tulis persamaan matematik dia? Iaitu Daripada awak boleh tulis T dulu. Awak ikut saja yang atas ni kan. T tadi awak mula-mula tulis T kan. Sekarang awak pun tulis T. Tadi yang belakang ni negatif 1/2, awak pun tulis negatif 1/2. Ya, macam ni. Kemudian disebabkan tadi awak kata dia lebih besar, maka kita pun mulut tu tengok. Mulut tu dia makan mana? Makan T ke makan negatif 1/2? Mulut ni. Dia makan mana? Dia makan T kan? Jadi inilah jawapan dia. Ya, mulut dia makan. Ingat, mulut dia suka makan yang besar. Dia tak suka makan yang kecil. Awak pakai cara yang saya ajar ni untuk lebih mudah ingat lah. Sebab selalu bila pelajar tengok tanda ini dia sudah keliru. Mana satu mau pakai? Ya. Okey, ada soalan? Ya, saya harap bila saya tunjuk macam ni kamu lebih faham lah. Jadi yang depan dan belakang ni awak saling saja. Tengah tu tengok kalau awak bandingkan sebenarnya jawapan sama saja, cuma dia ubah dia punya kedudukan. Okey. Kita teruskan dengan soalan di muka surat 56. Boleh? Tanpa buang masa. Okey, yang ni saya padam. Okey, kalau ada apa-apa soalan awak boleh berhentikan saya dan tanya. Jangan malu-malu. Seperti orang kata, malu bertanya, sesat jalan. Okey, kita lihat soalan 56, muka surat 56. Page 56. Okay, I think I will straight away discuss soalan 1A yang di atas tu. Contoh tu kamu boleh cuba sendirilah. Okay, dia kata masa. Masa ni dia wakili dengan huruf T. Biasanya dalam bahasa Inggeris, masa ni siapa tahu? Apa istilah masa dalam bahasa Inggeris? Hello? time to go. Bagus. Dalam bahasa Inggeris, masa itu ialah time. Okay. So, dia kata masa tu dalam T jam yang diambil untuk memandu daripadanya, jadinya ombak kereta lah. Kita lukis kereta, beruk sikit kereta tu. Okay. Jadi, dia bergerak kan? Dia bergerak atas jalan raya tu. Okay. Dari mana ke mana? Daripada bandar P, dia bergerak ke bandar Q. Awak buat macam ni supaya awak senang faham. Okay. Dia daripada bandar P, dia pergi bandar Q. Dan dia kata masa yang dia ambil itu tidak kurang daripada, jadi awak boleh catat di sini, tidak kurang daripada 5 jam. Okey. Jadi soalan dia nak kamu wakilkan dulu. Macam mana kamu boleh wakilkan itu dengan garis nombor. Jadi jawapan tu saya pakai warna biru untuk bezakan. Jadi mula-mula kita lukis dulu garis nombor seperti ini. Tengok tulis. Pakai pembaris ataupun boleh laka biar dia lurus macam ni. Okey. And then kita pun tulislah di tengah-tengah tu petak tu kita pun tulis nombor. Nombor apa? Nombor 5. 5 ini dia mewakili apa? 5 jam kan? Okey. Jadi yang soalan pertama tu dia kata dia nak wakilkan dengan garis nombor sebab yang jawapan yang pertama tu dia sudah bagi tahu kan, iaitu jam ini, jam masa yang dia ambil untuk bergerak ini, dia lebih besar atau sama dengan 5 jam. Jadi macam mana kita nak tulis?
Dalam persamaan matematik ya. Jadi ini jawapan yang ketiga sebenarnya. Saya pelan-pelan ya. Okey. Maksudnya sekarang awak kena tulis T dan 5. Kalau kita lihat balik sini sekarang, dia kata masa yang diambil tidak kurang daripada 5 jam. Maksudnya, mulut tu sekarang dia makan 5 kah ataupun dia makan T? Mulut simbol tu. Faham maksud saya? Yang besar daripada kecil daripada. Boleh saya minta Viviana untuk jawab? Mulut itu sekarang dia makan T ke dia makan nombor 5? 5, cikgu. 5. Okey. Kalau kamu kata T itu dia dia macam ni. Mulut tu dia tidak boleh makan 5. Kenapa? Okey. Kalau kamu kata 5 saya lukis katakan ini jawapan awak. Apa yang berlaku? Kalau awak tulis macam ini, maksudnya jawapan awak sekarang sudah berubah. Iaitu awak sedang bagi tahu masa perjalanannya lebih daripada 5 jam. Nampak tak? Sepatutnya, jadi ini penggunaan simbol yang salah lah. Okey? Sebab bila awak tulis macam ni, maksudnya awak bagi tahu masa yang dia ambil ni, T ni, dia mengambil lebih daripada 5 jam. Jadi sepatutnya awak tulis T apa? T dia lebih besar ataupun sama dengan 5. Macam mana? Kenapa lebih besar daripada 5 ataupun dia sama dengan 5? Ada siapa nak cuba? Okey, saya terangkan dulu sekali lagi apa maksud soalan ni Mungkin ada yang sudah keliru Saya bawa kereta dan saya bagi tahu awak untuk saya pergi daripada bandar P ke Q, dia tidak kurang daripada 5 jam. Maksudnya dia mestilah lebih daripada 5 jam lah kan? Dia mesti maksudnya saya mesti bawa lebih daripada 5 jam baru saya boleh sampai Q. Jadi sebab itu T ini dia mesti dimakan oleh simbol ini dan dia sudah bagi tahu dia punya limit, maksudnya dia punya had paling tidak pun sampai 5 jam saja. Sebab itu dia ada satu lagi simbol di bawah ni iaitu simbol sama dengan. Jadi sekarang macam mana jadi macam mana kita nak wakilkan dia dalam garis nombor iaitu di sini, di atas nombor 5 ni, awak lukiskan satu bulatan kecil dan awak gelapkan dia. Kalau jawapan tadi, dia adalah T lebih besar daripada 5 saja, awak lukis macam ni. Ini nombor 5, awak lukis macam ni. Dia pergi ke sebelah kanan. Okey? Ini jawapan untuk keadaan ini. Sekarang isu dia adalah awak punya jawapan ialah T lebih besar ataupun sama, belakang ada sama dengan 5. Jadi maka bulatan itu awak kena hitamkan dan awak lukis arah panah ke arah kanan. Itulah jawapannya. Boleh Okey. Ada soalan? Inilah jawapan yang patutnya untuk soalan inilah dia nak kamu wakilkan Okey, saya nak kamu cuba soalan B pula. Ini siapa nama? Boleh minta siapa yang agak bising tolong mute mic kamu Viviana. Thank you. Tolong mutekan mic kamu. Okey, terima kasih. Kalau kamu nak bertanya soalan ataupun saya minta kamu jawab baru kamu mute mic kamu Okey, cuba kamu tengok sekarang soalan yang kedua.
Soalan B ya. Okey. Dia kata bilangan penumpang. Berapa bilangan penumpang ini? Yang diberikan ialah Q ya. Kita tak tahu berapa orang. Dan bilangan ini adalah untuk sebuah teksi. Jadi apa yang berlaku adalah dia kata bilangan ini tidak boleh melebihi berapa orang? 4 orang. Jadi ini kata kunci dia. Tidak boleh melebihi 4 orang. Dan dia hanya bagi Q. Jadi sekarang macam mana kita nak tulis dia dalam persamaan matematik? Kalau awak bandingkan dengan soalan A tadi. Maksudnya dia tidak boleh melebihi 4 orang. Bolehkah teksi itu bawa 5 orang? Cikgu nak tanya ni. Selalu pernah naik teksi kah? Okey, semua pernah kan? Okey. Jadi cikgu nak tanya sekarang. Teksi ni dia boleh bawa 5 orang kah? Tidak. Kenapa Tidak. tidak? Sebab tidak boleh melebihi daripada 4 orang. Okey. So kita buat persamaan matematik dia terus. Kita tulis Q. Kita tulis 4. So maksudnya sekarang di sini adalah paling banyak pun sampai 4 orang kan? Betul? So yang itu kamu terus lukis satu garis di bawah tu. Dan dia kata tidak boleh melebihi 4 orang. Jadi bilangan penumpang ini mestilah kecil daripada 4. So simbol makang ni dia makan nombor 4. Pucu tajam ni dia tunjuk Q. So inilah jawapan dia. Senang kan? Saya ulang sekali lagi ya. Macam mana kita nak faham ini ya? Saya pelan-pelan. Soalan sudah bagi tahu dia teksi ini dia tidak boleh bawa melebihi 4 orang. Dan dia kata bilangan teksi ini boleh bawa Q orang saja. Kita tak tahulah. Okey. Jadi maksudnya awak tulis Q dan tulis 4. Jadi maksudnya teksi ini paling ramai pun dia hanya boleh bawa sampai 4 orang kan? Dia tak boleh sampai 5 orang. Sebab itu kamu letak simbol sama. Ini cara baca dia yang panjang bawah ni ialah bermaksud sama dengan. Ya, simbol yang awak selalu pakai ni dalam persamaan matematik. Cuma di sini dia pakai satu garis di bawah dia saja. Kemudian yang di atas ni macam mana kita tahu jawapan dia macam tu. Okey. Bilangan dalam teksi itu tadi saya sudah tanyakan, saya tanya, boleh tak 5 orang? Semua setuju kan? Tidak boleh 5 orang. Maksudnya bilangan itu dia mestilah kurang daripada 4 kan? Jadi tanda tajam ini dia mesti tunjuk Q, mulut ini dia makan nombor 4. Dia makan nilai 4. Dah siapa baru masuk tadi kan? Okey. So, sekarang macam mana kita nak wakilkan dia ke dalam macam mana kita nak wakilkan dia pada garis nombor? Saya pakai warna biru. So, awak lukis garis nombor dulu macam ni. Sorry ya, ada bengkok-bengkok sikit. Kalau ada pembaris lagi cantik. Lepas itu, tuliskan nombor 4. Jadi, tanda itu sekarang masih pakai ni ya. Maksudnya awak di atas nombor 4 tu, awak buat satu bulatan kecil dan hitamkan dia. Macam ni. Okey, soalan cikgu. Arah panah tu ke kiri ke kanan? Kiri. Kenapa ke kiri? Sebab dia kurang. Very good. So, after this dot, you draw towards your left. Macam ini. Itulah jawapan dia. Boleh? Ingat kalau dia ada simbol sama dengan seperti ini, di bawah ni, ini awak mesti hitamkan. Kalau dia tak ada, kalau contohnya jawapan awak tadi cuma Q kurang daripada 4, jawapan awak
arah panah sini Wak lukis satu bulatan kecil dan arah panah terus ke kiri saja macam ni. Cukup. Dalam tengah-tengah tu biar kosong. Jadi ini bermaksud tanda dia macam ni lah. Ini maksud dia. Kalau dia ada titik macam tai lalat ini, bermaksud dia sedang menggunakan simbol lebih kecil ataupun sama dengan ini. Ini maksud dia. Okay. I think I also need to discuss question C lah. Okay, saya padam ni ya. Sudah saling dalam buku kerja. Enci okay ya? Okay. So saya padam ni. Okay, kita tengok soalan C sekarang. Kelajuan maksimum lebur raya. Dia kata kelajuan maksimum maksudnya paling laju. Paling laju awak boleh bawa kereta di lebuh raya. Lebuh raya adalah highway ya. Ya, kita tak ada ni di Miri. Harap yang Cambodia siap itulah jadi lebuh raya kita. Kalau kamu ke Brunei, kamu boleh jumpa lebuh raya ni. Okey, dia kata dia gunakan simbol S ya untuk mewakili dia. Dan dia kata paling maksimum ialah 110 km per jam. Ya, biasanya kita tulis macam ni lah. Okey. Kilometer per jam. Okey, so sekarang macam mana kita nak tuliskan dia? Ayat dia dulu. So kita boleh kata, so tulis ayat dia dulu. S kurang daripada atau sama dengan 110 km per jam. Jadi di sini kita pun sudah boleh tulis dia punya persamaan ya, iaitu S dia mestilah kurang dan dia sama dengan 110. Itulah jawapan untuk persamaan dia dan coba kita wakilkan dia pada garis nombor. Tuliskan 110 kiri kanan. Tai lalat sini. Okey, ke kiri kah ke kanan? Melvin, Ya, ke kiri kah ke kanan? kiri. Kenapa ke kiri? Sebab awak suka kiri. Kenapa ke kiri? Mesti ada jawab, mesti ada sebab dia. Saya nak testing kamu faham Kurang. tak tidak? Yes. Sebab kurang. Jadi dia mestilah ke kiri. Itulah jawapan ya. Tolong saling ya. Okey, yang bawah tu untuk soalan 1 dia kata tulis sifat akas bagi setiap ketaksamaan itu ya. Saya rasa itu kamu boleh jawab sendiri kan. Lebih kurang apa yang saya sudah ajar. Cuma saya nak tunjukkan yang soalan E. Ini saya padam ya? Sudah? Yang soalan bawah tu. Kamu boleh coba sendiri ya. Saya nak bincang yang melibatkan pecahan ya. Mungkin ada semasa kamu coba jawab ada yang kurang faham ya. Saya padam ini ya. Okey, coba kamu lihat soalan E di bawah tu. Macam mana kamu nak tulis dia semula? Dia bagi tahu E ya, bawah tu 1/2 lebih besar daripada 1/4. Jadi cara lain tulis dia adalah 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Okey. Kenapa cikgu tahu jawapan dia macam ni? Okey, saya bagi panduan sekali lagi. Kamu tengok dia punya mulut ini. Mulut ni dia makan apa? Makan nilai yang besar kan? Dan bucu ni dia tunjuk nilai yang kecil.
Kenapa 1/4 kecil daripada 1/2? Okey, ini saya wakilkan dengan satu bulatan. Saya belah kepada 4. Kalau 1/2 bermaksud saya pakai separuh. Betul tak? Jadi kalau 1/4, saya lukis satu lagi bulatan, saya potong 4, saya lorekkan satu petak sini, ini 1/4, ini 1/2. Mana satu besar? Mestilah 1/2. Mana satu kecil? Mestilah 1/4. Sebab itu simbol ini, kalau awak terbalikkan dia, tengok, dia punya tanda ini masih menunjuk nilai yang kecil. Okey, ingat tu. Walaupun dia disusun macam ni, masih tetap 1/4 kecil. Jadi cara baca yang pertama ni, 1/2 lebih besar daripada 1/4. Yang ini cara kita baca ialah 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Ya, jadi yang lain tu kamu boleh coba sendiri ya. Dia cuma melibatkan pertukaran posisi itu. Okey, sekarang saya nak kamu cuba di muka surat 57 soalan 2 tengah-tengah itu. Nanti sebelum tu tengok soalan 1 dulu ya. Ini saya rasa nanti ramai yang rasa susah mau jawab ni. Okey. Cuba lihat soalan yang pertama tu. Yang di tengah-tengah tu. Soalan 1A di mana dia tulis negatif 2 1/2, tiba-tiba petak di tengah-tengah dan dia tulis 5 1/2. Okey. So, macam mana kita nak tulis ini? Gunakan tanda sama lebih kecil daripada ataupun lebih besar daripada. Okey, sebelum kamu buat apa-apa, kamu perlu tukar dulu nombor yang bercampur ni, pecahan bercampur ni menjadi pecahan tak wajar. Masih ingat macam mana cara dia? Saya sudah tunjukkan dulu dalam kelas. Ingat Mula-mula, masih ingat? Okey, kalau kamu masih ingat, saya nak kamu tukar dia sekarang. Macam mana dia jadi yang pertama ni? Dia sama nilai dengan negatif. Yang pertama ni, tukar jadi pecahan tak wajar. Ada dua cara melakukan dia. Yang kalau masih kurang faham tu dengar. Cara pertama saya tunjuk secara manual. Iaitu 2 darab 5. Lepas tu 2 darab 2 berapa? 4 kan? Lepas tu 4 tu awak tambah nilai 1 di atas. Jadi dia menjadi nilai 5/2. Okey, itulah jawapannya. Ataupun kamu boleh tekan kalkulator, tekan negatif. Coba. Tekan nombor negatif macam ni. Simbol ni ya, cari dalam kalkulator awak. Tekan negatif, lepas tu tekan apa? 2. Kemudian tekan, cari simbol ini. A, B bahagi C. Ada nampak tak pada kalkulator kamu? Kamu tekan itu, kemudian kamu tekan 1. Lepas tu tekan apa? Sekali lagi ABC. Dan akhir sekali kamu tekan nombor 2. Apa kamu dapat? Tekan sama dengan. masih sama dulu. Masih sama. Okey, bagus. Sekarang saya nak kamu tekan shift. Cari perkataan ini. Di sudut kiri atas sekali. Shift. Lepas kamu tekan shift, cikgu nak kamu tekan balik ABC. Apa kamu dapat? Kamu tekan ABC ni lagi. Apa kamu dapat? Negatif 5/2. Yes. Sama kan? Ya. Okey, itu cara yang senang untuk kamu tukar dia terus lah. Pakai kalkulator ya.
Jangan kalkulator saintifik canggih-canggih tapi tidak tahu pakai. Okey. Sekarang cara yang sama juga yang ini tolong tukar jadi pecahan tak wajar menggunakan kaedah yang cikgu baru ajar kamu ini tadi. Apa jawapan dia dalam keadaan pecahan tak wajar? Saya tengok pun sudah ada jawapan. Boleh siapa bagi tahu saya apa jawapan ini dalam pecahan tak wajar? Enci? 11/2. Very good. Okay. So 11/2. Saya harap semua boleh dapat ini ya. Okey, sekarang bagi tahu saya mana satu nombor paling besar di sini? 11/2. 11/2. Nampak tak? Yang sekarang apa yang kita sudah berjaya buat ialah kita berjaya tukar dulu yang bawah ini semua jadi sebutan yang sama. Baru kita nampak. Ya. Jadi di sini selepas ini kita tunjukkan ya. Jadi 11 lebih besar, mulut tu dia besar, dia makan. Jadi kalau awak sudah arif dengan yang atas ini, sebenarnya awak tak payah tukar pun tadi. Kan? Awak tahu yang positif lebih besar daripada negatif. Maka di sini awak terus boleh letak jawapan. Okey, tadi ini kita buat satu pusingan sebab cikgu nak kamu belajar macam mana tukar dia. Ya. Menggunakan pecahan tak wajar, menggunakan kalkulator. Jadi boleh catat ya, itulah jawapan dia. Negatif 2/1/2 lebih, cara baca dia adalah lebih negatif 2/1/2 kurang daripada 5/1/2 ataupun 5,5. Ada soalan? Tak faham ke? Okey, kita cuba. Tak ada. Okey, kita cuba soalan yang lebih mencabar lagi. Saya nak kamu coba soalan C. Soalan berbentuk pecahan juga. Sekarang ni, pening dia adalah tiba-tiba dua pecahan ini positif kan negatif? Positif. Dua-dua positif. Jadi, macam mana kamu nak tahu mana satu besar, mana satu kecil? Apa cara dia? Ada sesiapa boleh cadangkan? Yang besar, cikgu. Tak. Macam mana kita nak tentukan mana satu besar, mana satu kecil? Ada cadangan kah? I think saya sudah ajar ni berapa kali dalam kelas. Kalau kamu jumpa dua pecahan macam ni, apa yang kita perlu buat supaya kita tahu nilai dia? Mana satu besar, mana satu kecil? Macam ni kamu belum dapat. Tukar kepada perpuluhan. Tukar kepada perpuluhan. Okey. Mungkin kita boleh coba. Kalau 1/2, apa jawapan dia? 1/2. Apa jawapan dia? 0.5 kan? Ngam? Coba tekan kalkulator awak. 1/2. Apa jawapan dia? Betul kan? Okey, sekarang cikgu nak kamu tekan 1/5. Apa jawapan dia? Satu. 0.2. Okey, very good. 0.2. Sekarang kita sudah boleh nampak dia punya nilai. Ini yang pertama 0.5, yang kedua 0.2. Mana satu besar? 0.5. 0.5 kan. Jadi cepat-cepat kita pasang mulut tu dia makan 0.5, yang tajam ni dia tunjuk 0.2. Jadi di atas tu kamu boleh letak jawapan lah. Ikut saja macam ni. Itulah jawapan dia. Okey, ini cara yang pertama. Ada satu lagi cara, apa dia? Iaitu kamu tukar dulu, ini panjang sikit kerja lah. Kamu tukar dulu yang di bawah ni supaya kedua-dua ini menjadi sebutan yang sama. Macam mana cara tu? Kalau saya nak dua-dua ni, darab apa? Dua darab apa? 5. Darab 5. Atas pun darab 5. Jadi yang di sini dia akan menjadi
5 darab 1, 5 lah kan. Lepas tu bawah tu 2 darab 5, 5 darab 2 jadi 10. Ini sama juga, kita mau jadi dia 5, jadi 10. Kan? Di sini pun kita mau dia jadi bawah sini. Jadi sini dia 5 darab apa jadi 10? 2. Okay, very good. Kalau di bawah darab 2, atas pun mesti darab 2. Jangan bawah darab 2, atas darab 3. Jadi sekarang atas tu macam mana kita nak darab? 1 darab 2 apa jawapan dia? 2. 2. Okey, sekarang nampak tak? Boleh banding sudah, mana satu besar, mana satu kecil. Mestilah 5/10 lebih besar daripada 2/10 kan? Betul tak? Jadi sekali lagi, mulut tu makan yang besar. Dan yang tajam ni dia tunjuk yang kecil. Jadi ini antara dua cara lah. Tapi kamu hanya pilih salah satu lah. Senang untuk yang kamu faham. Okay? Now, kita lihat soalan 2. Yang lain-lain tu kamu coba sendiri ya. Boleh? Saya padam ni. Ada soalan setakat ni nak tanya? Mana satu tak faham ke? Tak ada. Okay. Sekarang saya nak kamu coba soalan 2. Itu best tu soalan tu. Coba soalan 2A. Tiba-tiba dia soalan 2A ya. Contoh tu kamu boleh coba sendiri ya. Tiba-tiba dia bagi soalan macam ni. 12 tambah 2. Di sebelah kiri kan. Dan di sebelah kanan dia letak 13 tolak 4. Dan dia suruh kamu isikan jawapan dia di tengah-tengah ni. Betul tak? So, apa cara kita nak selesaikan ni? Jadi, maksudnya sebelum kamu boleh tulis di tengah-tengah ni, kamu perlu selesaikan dulu yang di depan sini. 12 campur 2. 14. Awak kena selesaikan dulu macam ni lah. Supaya baru nampak. 13 tolak 4. 17. 9. Oi. 9. Mana boleh 17? 9 kan? Jadi mana satu besar sekarang? 14. 14. Jadi cepat-cepat buka mulut, makan dia. Inilah jawapan dia. So atas tu kamu terus isi dia. Ikut saja. Ya. Itulah jawapan dia. Okay. Maybe one last question before we close. Masa sudah ada masa 10 minit lagi ya. Kita teruskan. Coba kamu jawab soalan 3 yang di bawah sekali itu. Jawab soalan 3B. So yang lain tu saya tak bincang tu, kamu coba sendiri ya. Now, soalan ni sangat special lah. Kenapa special? Dia kata 9 bahagi negatif 3. Tiba-tiba letak kotak suruh kamu isi. Dan di sebelah kanan tu dia letak 2 darab negatif 4. Okey, coba kamu jawab sekarang. Jadi sebelum kita boleh buat apa-apa, apakah yang perlu kita buat dulu? Iaitu kita perlu selesaikan yang depan sini dulu kan? Okey, sini kena berhati-hati ya. 9 bahagi 3 berapa? Negatif 3. Okey. Negatif 3. Okey, kenapa saya kata berhati-hati ya? Kena ingat balik ya, cikgu sudah bagi tahu dalam kelas. Kalau positif dia bahagi dengan negatif, dia akan menjadi negatif. Ingat tu Di depan sini 9, dia walaupun dia tak tulis apa-apa, di depan sini ada tanda positif ya. Biasanya kita tak tulis. Jadi positif bahagi dengan negatif, dia mesti negatif. Jadi di sini 9 bahagi 3, awak kena ingat balik sifar 3 awak. 3 darab 3, 3. Sebab itu 9 bahagi 3, 3. Okey, sini depan sudah selesai. Kita cuba selesaikan yang belakang. Yang belakang ni sama juga. Nombor 2 ni, depan ni, dia positif kan negatif? Negatif.
Oi, Positif. tengok betul-betul. Walaupun dia tak tulis, sebenarnya depan nombor 2 ni dia adalah tanda positif. Ya, biasanya kita tak tulis lah. Jadi ingat, saya sudah bagi tahu dalam kelas, positif, darab, negatif, apa jawapan dia? Siapa boleh Negatif. ingat? Negatif ya. So 2 darab 4, 8 kan? Negatif 8. Jadi ini kita sudah tahu tadi, jadi awak terus letak negatif. Okey, sekarang kita lihat antara dua ini, mana satu besar? Negatif 3. Macam mana awak tahu negatif 3? Biasanya kita kata 8 besar lagi kan? Okey. Kalau Imelvin ada dengar penjelasan saya hari itu, saya ada jelaskan di dalam kelas. Kalau kita lukiskan dia pada garis nombor, ya, nombor kosong di sini, paling dekat dengan kosong ialah nombor apa? Antara negatif 3 dengan negatif 8. 3. Negatif 3. Jadi kamu boleh tandakan di sini negatif 3. Maksudnya negatif 8 di sinilah kan? Jadi saya sudah bagi tahu cara untuk memahami tanda negatif ini adalah nombor negatif yang paling dekat dengan nombor kosong ini adalah nombor yang paling besar. Jadi cepat-cepat kita buka mulut, makan mana satu? Makan negatif 3 ke makan negatif 8? Negatif Negatif 3. 8. Kenapa boleh negatif 8? Kita buka mulut mau makan besar punya mah, kan? Jadi buka mulut besar-besar, kita mau makan dia. Negatif Mulut 3, ni, cikgu. dia makan negatif 3. Yang bentuk dia ni, dia tunjuk yang nilai kecil. Jadi sekarang kamu ikut tanda ni dalam tuliskan dalam jawapan, ya, di buku kerja kamu. Itulah jawapan dia. Kan? Kalau senang faham, awak sudah faham, dia menjadi matematik menjadi semakin menarik kan? Semakin senang. Okey, jadi yang lain-lain tu awak boleh cuba sendiri ya. Okey, sekarang boleh tak kita percepatkan lagi, kita lihat muka surat 58. Boleh? Tengok soalan 4 di atas tu. Soalan 4 di atas tu saya nak bincangkan. Okey, saya bincang terus soalan Soalan A ya. 4A atas sekali ya. Muka surat 58. Soalan 4A. Okey. Apa yang berlaku sekarang ialah dia masih mahu kita isi tanda lebih besar atau lebih kecil daripada. Okey. Dia kata, jika 7 kecil daripada 15, memang betul lah kan? 7 kecil, 15 besar, mulut ni makan yang besar, tunjuk yang kecil. Dan dia kata X ni kita tidak tahu nilai dia. Dan dia kata X ini dia lebih besar daripada kosong. So soalan dia kata sekarang, macam mana kita nak isi ni? 7X dengan 15X. Tengah-tengah ni agak-agaknya apa dia punya tu simbol kita boleh pakai. Okey, cikgu tanya kamu Kamu tengok sini soalan yang maklumat yang bagi ni Kalau dia kata X lebih besar daripada kosong, boleh tak cikgu kata X ni ialah 1? Boleh, cikgu. Boleh kan? Kalau saya letak 1 di sini, memang 1 lebih besar daripada kosong kan? Betul tak? Okey, sekarang coba kita ganti X ini yang dia berikan di soalan tu. Coba gantikan dia dengan 1 ini. Jadi maksudnya 7 darab 1. Apa jawapannya? 7. 7 lah kan? 7 juta darab 1 masih tetap 7 juta. Nah, sini sama jugalah. 15 darab
1. Jawapannya tetap 15. Jadi maksudnya di sini, kalau kita ikut syarat X dia di sini, apa yang kita boleh tulis di tengah-tengah sini? 7X lebih besar daripada 15X ataupun 7X lebih kecil daripada 15X. Mana satu jawapan dia? 7X. Lebih kecil. Tahniah bagi yang menjawab lebih kecil daripada 15X. Boleh nampak maksud saya ni? Saya jawapan pertama kita sudah jumpa. Okey, sekarang dia bagi satu lagi situasi. Tiba-tiba, saya pakai warna lain lah. Pakai warna hijau. Okey. Soalan yang seterusnya, dia terletak 7 bahagi X. Dan di sebelah kanan itu, dia letak 15X. Okey. Sama juga, kita masih pakai lagi nilai. Kita anggap nilai X masih sama dengan 1. Kan? Sebab, kalau, okey, katakan kamu sudah, ini 1 ni sudah boring. Boleh tak cikgu pakai nombor 2? Faham maksud saya? Boleh tak cikgu pakai nombor 2 sekarang? Adakah 2 lebih besar daripada 0? Ya. Ya kan? Okey. So, kita tukar sekarang. Semua X ni kita kasih 2. So, 7 per 2. Sini pun kita letak 15 per 2. Okey. So, dalam pecahan, mana satu nombor besar? 15 ke 7 besar? Bila kita banding dengan pecahan macam ni, apa yang kita tengok? Macam mana kita tahu nilai dia besar? Mula-mula sekali bawah tu awak tidak payah pedulikan. Bawah pecahan ini dia memang mesti sama. Kalau dia tidak sama, kamu tidak boleh banding. Kemudian langkah yang kedua ialah kamu lihat, kamu bandingkan dengan nombor yang di atas. Kamu bandingkan nombor yang di atas. 7 dengan 15. Sini nombor besar. 15. 15. Jadi cepat-cepat buka mulut, kita makan dia. Jadi kita sudah tahu 15 per 2 lebih besar daripada 7 per 2. Cepat-cepat kita tulis simbol yang sama di sini. Itulah jawapan dia. Senang tak? Senang. Okay. Okay, I think we also want to try last question before we close for tonight. Soalan B dan C saya rasa saya bagi kamu cubalah. Okey, cikgu nak kamu lihat muka surat yang sama, muka surat 58. Okey, sepadam ni ya. Hebat kamu semua malam ni ya. Okey, sekarang cuba kita jawab soalan ini. Soalan 1B yang tengah-tengah tu. 1B ya. Dia bagi 3 kuasa 2. Oh, tiba-tiba sini lagi dia bagi negatif 4 kuasa 2. Macam mana ni? Mana satu besar, mana satu kecil ni? Ya, dan kamu diminta untuk isi dia di dalam petak. Mana satu besar, mana satu kecil. Okey, jangan khawatir. Keluarkan kalkulator. Okey, ingat kau punya sifar matematik sekali lagi. 3 kuasa 2 bersamaan dengan apa? 3 darab 3 kan? 3 darab 3, apa jawapan dia? 9. Okey, kemudian di sini sama juga. 4, negatif 4 kuasa 2. Maksud dia, negatif 4 kuasa 2 bermaksud negatif 4 darab negatif 4. Betul tak? Dan awak jangan takut dengan tanda negatif ni. Tadi saya sudah ajarkan. Kalau negatif jumpa negatif, apa dia jadi? Positif. Positif. Okey. Tapi biasanya kita tak tulis positif lah. And kamu ingat balik saat-saat manis awak hafal ni. Sifar matematik 4.
Sebab itu cikgu selalu minta kamu hafal ni. 4 darab 4? Halo? 8. 16. Mana boleh 18? 16. Okey, mana satu besar? 16. Cepat-cepat buka mulut makan dia. Pap. Itulah jawapan dia. Kita saling di atas. Oh. Saya lapar ni, belum makan lagi ni. Tengok senang kan? So, sekali lagi saya terangkan apa langkah untuk selesaikan semua ni. Pertama, bila jumpa soalan macam ni, awak jangan takut dulu. Awak tengok dulu, perhatikan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri ini. Kita cuba tekan kalkulator dulu ataupun ingat balik macam mana nak cari nilai dia. 3 kuasa 2. Oh, 3 kuasa 2. 3 darab 3. Ataupun awak tekan kalkulator 3, kemudian tekan X kuasa 2. Dapatlah jawapan 9. Di sebelah sini pun sama. Awak boleh gunakan kalkulator, tekan negatif 4, lepas tu tekan X kuasa 2. Awak dapatlah 16. Lepas tu, bandingkan dua ni, mana satu besar? 16. Cepat-cepat buka mulut, makan dia. Itulah jawapan dia. Ikut saja saling semula ke atas. Boleh? Okey, soalan terakhir, lepas tu kita tutup. Saya nak kamu cuba soalan yang bawah tu. Coba kamu jawab soalan E sekarang. Ini pening sikit ni. Soalan E. Dia kata 6 tambah Y. Sebelah kiri kan. Tiba-tiba sebelah kanan Y tolak 6. Macam mana ni? Mana satu besar, mana satu kecil? Siapa ada cadangan macam mana kita boleh selesaikan ni? Kalau tak, malam ni tak boleh tidur ni. Macam mana kita mau isi petak tengah-tengah ni? Ada cadangan? Boleh saya minta pandangan Masyada? Kamu ada cadangan tak? Macam mana kita nak selesaikan ni? Oh, Masyada. Kurang pasti, cikgu. Okay. Okay, bagus. At least you try. Okay, kita tanya Viviana. Ada cadangan macam mana nak selesaikan ni? Masalah negara ni. Oh, Viviana. Ada cadangan? Pasti juga. Juga tak pasti. Melvin? Tak tahu. Oh, tak tahu. Okey, kita cuba calon yang terakhir. Enci? Ada petua macam mana mau selesaikan masalah ni? Tak tahu. Pun tak ada tahu. Okey lah. Semua tidak tahu. Okey. Apa kata Y itu kita gantikan dengan satu nombor. Paling senang sini kita anggap Y sama dengan 1. Boleh tak? Boleh tak? Kita gantikan Y sama dengan 1. Maksudnya di sini, kamu boleh gantikan Y ini dengan apa-apa nombor. Ya, tapi sekarang kita mau senang, kita pakai 1 saja. Okey, kita coba gantikan sekarang. Kalau Y sama dengan 1, apa jadi? 6 campur 1. Jawapan dia? 7 lah kan? Ya. Okey, sini sebelah kanan pula kita coba. 1, sekarang Y jadi 1 kan? Dia tolak 6. 1 tolak 6 berapa? 5. Negatif 5. Sekarang bolehkah kita tengok nilai dia? Mana satu besar sekarang? 7.
7. 7. Cepat-cepat buka mulut, kita makan dia. Nampak tak? 5. Jadi, lepas tu awak teruslah saling simbol ni ke dalam petak ini. 6 campur Y lebih besar daripada Y tolak 6. Itulah cara dia. Senang kan? Ini bukan isu senang lagi. Saya rasa kalau kamu cuba lebih banyak cuba ni, kamu akan rasa matematik ni sebenarnya sangat menarik ya. Jadi cikgu nak cadangkan juga nanti awak cuba langkah yang sama untuk soalan D dan soalan F. Boleh? Strategi yang sama. Maksudnya macam soalan D ya. Coba kita cuba soalan D sekarang. D durian. Bagi saya 1-2 minit lagi ya. Saya tahu masa sudah melebihi. D ya. Iaitu soalan dia berbunyi negatif 4. Tiba-tiba petak dia letak X. Mana satu lebih besar, mana satu lebih kecil. Okey, katakan kamu sudah boring. Alah, cikgu ni asyik-asyik satu. Kita tukarlah. X sama dengan apa nombor mau? Hello? 2 cikgu. 2 Okeylah, 2 pun 2 lah. Kita coba ini. Maksudnya sekarang X sama 2 ni kita masukkan ke dalam dua-dua ni. Dua-dua belah kita tukar. So ni X, daripada X kita sekarang tulis 2. 2 tolak 4. 2 tolak 4 berapa? Negatif 2. Very good. Negatif 2. Negatif 2. Sini kita letak. Kita ini tak payah buat apa-apa kan? Tulis 2 saja. Kan? Okey. Sekarang boleh tak kita banding sudah? Boleh kan? Negatif 2 dengan 2. Mana satu besar? 2. 2. Tentulah 2. Cepat buka mulut, makan dia. Itu saja. Senang kan? Kalau kamu tidak percaya, nanti kamu boleh cuba jugalah dengan nombor lain. Katakan X ni awak tidak suka nombor 2. Awak mau letak nombor 5. Kasih besar lagi. Coba awak gantikan. Adakah dia memberikan hasil yang sama? Saya cuba sekarang. 5. X jadi 5 kan? 5 tolak 4. Jawapan dia 1 kan? Sini tiba-tiba X ni jadi 5 sudah kan? Saya tulis 5 sini. Mana satu besar? 1 dengan 5 ni. Tentulah. 5. Tengok. Sama tak? Simbol dia. Masih sama kan? Dia tidak berubah. Walaupun apa juga nombor yang kamu gantikan. So ini cara dia untuk menjawab soalan seperti ini. Okey, so malam ni nampaknya kita hanya sempat bincang sampai muka surat 58. Sebenarnya mau sampai 59. Okey, jadi 59 dan seterusnya kita akan cuba cari masalah lain. Cikgu nak tanya. Nanti kita cuba bincang dalam grup tu lah. Kamu juga boleh personal message cikgu bila masa sesuai. Sebab malam besok cikgu ada kelas bahasa Melayu dengan kelas peralihan 8.30 sampai 9.30. Kalau nak suruh kamu stay lambat juga. Mungkin kita cuba untuk hari Rabu. Rabu malam okey kah? Hari Rabu. Maksudnya hari Rabu 8.30 malam. Is it possible? 8.30 sampai 9.45 lah macam malam ni. Sebab saya nak bincangkan bahagian kedua ni, muka surat 59 sampai muka surat 54. Boleh tak? Kalau boleh, awak onkan video, tunjuk ini macam. Tio cakap boleh. Yang lain macam mana? Nashanda? Boleh cikgu. Boleh ya? Viviana? Tak ada pasangan. Ini saya buat secara sukarela ni. Because I want to help you. Melvin boleh ya? Okay.
Duduk rumah pun bukannya buat apa pun, nanti main handphone saja, tengok TV. Lebih baik kita luangkan sikit masa untuk ulang kaji ini. Okey, sekarang saya minta semua on balik video. Saya mau ambil gambar sekejap. Yamin, on your video. Masyanda, onkan video sekejap, cikgu ambil gambar je. Bagus kamu ni, Masyanda, malam ni. Awak wakil satu Kekwa ni. Nanti tunjuk dengan kawan-kawan lain. Awak jadi teladang. Hey, Melvin, onkan your video. Kenapa malu ah? Okay. Cukup handsome and cute. Okay, smile ke the camera. 1, 2, 3. Okay, nanti cikgu post dalam grup. Okay, thank you everybody. So, selamat malam. Keep safe at home. Jangan lupa latihan yang cikgu minta kamu siapkan tadi. Okay. So, kita jumpa lagi hari Rabu. Hari Rabu 8:30 malam. Okay. Nanti cikgu 8 lebih cikgu akan share link lagi lah. Ya. Okay, thank you. Jumpa lagi. Bye-bye. Malam. Bye, cikgu. Bye. Bye-bye.